Keajaiban 48 jam di Malaysia yang mengubah sebuah kampung di Kamboja. Tuan-tuan dan puan-puan, sesuatu yang luar biasa telah berlaku. Cikgu, adakah ini benar-benar sebuah lapangan terbang? Ia kelihatan seperti surga. Itulah kata-kata pertama yang diucapkan oleh Encik Sompiset, seorang pesara guru berusia 78 tahun dari sebuah kampung di Siem Reap, Kamboja, saat beliau menjejakkan kaki di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Beliau adalah salah seorang daripada 12 pesara guru yang telah melalui zaman gelap Pol Pot, bertahan dengan pendapatan bulanan kurang daripada RM1.300 dan terus berbakti mengajar cucu-cucu mereka. Dalam perjalanan pertama mereka ke luar negara, mereka secara tidak sengaja terdampar di bumi Malaysia. Tahukah Anda, guru-guru kampung dari Kamboja ini yang kehilangan keluarga dalam perang saudara dan melihat sekolah mereka dibakar, tetapi tetap teguh mengajar anak-anak bangsa, telah meluahkan kata-kata yang mendalam selama 48 jam mereka di Malaysia. Kami telah datang ke Malaysia. Kami mesti sampaikan kemakmuran yang kami saksikan dengan mata kami sendiri kepada anak-anak di kampung kami. Kenyataan daripada Encik Chea Sofia, bekas guru besar berusia 75 tahun ini, telah menggegarkan Kementerian Pendidikan Kamboja dan mencetuskan liputan meluas media tempatan selama berhari-hari. Apakah sebenarnya yang mereka saksikan di Malaysia? Ini adalah kisah keajaiban 48 jam yang menyentuh hati para guru kampung dengan pendapatan yang sangat sederhana. Kami akan menceritakan kisah ini melalui kesaksian Encik Tan Ziming, seorang sukarelawan dari Malaysia yang bertugas sebagai juru bahasa dan menemani mereka sepanjang perjalanan. Sebelum kita bermula, jika Anda boleh memberikan suka dan melanggan saluran ini, ia akan menjadi pendorong semangat yang besar bagi kami untuk terus berkongsi lebih banyak kisah menarik dari Malaysia. Selamat sejahtera semua. Saya Tan Ziming, dan saya telah mengajar bahasa Inggris sebagai sukarelawan di Siem Reap, Kamboja selama 8 tahun. Pada bulan Oktober tahun lalu, saya mengalami pengalaman paling menyentuh dalam hidup saya. Menemani 12 orang pesara guru yang paling dihormati di kampung kami dalam lawatan pertama mereka ke Malaysia. Kisah ini bermula 3 tahun yang lalu. Cucu kepada Cikgu Sompiset, seorang guru yang telah berkhidmat selama 50 tahun di kampung Prasat di pinggir Siem Reap, akan berkahwin di Toronto, Kanada. Cucu lelakinya, Somnang, dibesarkan oleh Cikgu Piset sejak kecil. Dengan beasiswa, beliau berjaya menamatkan pengajian di sebuah universiti di Kanada dan mendapat pekerjaan di sana. Saya sudah berusia 78 tahun, kata Cikgu Piset. Saya mungkin tidak akan hidup lama lagi. Saya hanya berharap dapat menyaksikan perkawinan cucu saya dengan mata kepala saya sendiri. Tersentuh dengan hasrat beliau, penduduk kampung mula mengumpul dana. Walau bagaimanapun kos tiket penerbangan ke Kanada yang berjumlah lebih RM15.000 adalah satu angka yang mustahil bagi pesara guru yang pendapatan bulanannya kurang daripada RM1.5. Pada ketika itulah, rakan-rakan pesara guru yang lain tampil ke hadapan. Cikgu Piset pasti akan sunyi jika pergi seorang diri. Kami akan pergi bersama-sama, kata mereka. Bekas guru besar, Encik Chea Sofia, 75 tahun. Cikgu Chandara, 70 tahun. Cikgu Soha, 69 tahun. Dan guru-guru lain seramai 12 orang guru yang paling dihormati di kampung memutuskan untuk menggunakan uang simpanan seumur hidup mereka untuk melakukan perjalanan pertama ke luar negara. Saya dijemput untuk menemani mereka sebagai juru bahasa. Bagi guru-guru veteran yang tidak pernah keluar dari kampung mereka di Kamboja, penerbangan terus ke Kanada adalah terlalu mencabar. Saya bercadang agar mereka singgah sebentar di negara jiran seperti Malaysia untuk menyesuaikan diri dengan dunia luar secara perlahan-lahan. Namun, akhirnya mereka memilih laluan melalui Thailand untuk ke Kanada. Pada 15 Oktober 2023, mereka berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Phnom Penh dengan rancangan untuk transit di lapangan terbang Suvarnabhumi, Bangkok. Ini adalah kali pertama mereka menaiki kapal terbang, dan semuanya kelihatan sangat gemetar. Cikgu Piset berkata, "Walaupun saya mati di udara, saya akan berpuas hati selagi dapat bertemu cucu saya." Penerbangan ke Bangkok berjalan lancar. Cikgu Chandara menitiskan air mata sambil melihat awan di luar tingkap. Selepas 50 tahun menjadi guru, tidak pernah saya sangka akan dapat melihat bumi dari atas awan, katanya. Namun, keadaan berubah secara drastik sebaik sahaja kami tiba di Bangkok. Sejurus mendarat, satu pengumuman kecemasan bergema di seluruh lapangan terbang. Telah berlaku pergolakan politik di Thailand. Pihak tentara telah melancarkan rampasan kuasa.
Semua penerbangan antara bangsa dibatalkan, lapangan terbang ditutup, kami terperangkap, guru-guru menjadi sangat cemas. Cikgu Soha bertanya dengan suara yang menggeletar, adakah perang akan bermula lagi? Kenangan zaman Pol Pot mungkin kembali menghantui mereka. Kami bertanya kepada kaki tangan lapangan terbang. Mereka memberitahu kami bahwa cara yang paling selamat dan pasti untuk keluar dari situasi ini adalah dengan melalui Malaysia untuk ke Kanada. Sebelum ini, pengetahuan guru-guru ini tentang Malaysia sangat samar-samar, sebuah negara yang maju dari segi ekonomi dan makmur, tetapi agak asing. Tanpa pilihan lain, kami menaiki penerbangan kecemasan ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Di dalam pesawat, Cikgu Piset bertanya kepada saya, Encik Tan, adakah kita akan selamat? Adakah orang Malaysia akan menerima kita? Sejujurnya, saya juga bimbang. Selain halangan bahasa, perjalanan yang panjang ini sangat memenatkan bagi guru-guru yang sudah berusia. Pada jam 11 malam, kami tiba di Kelia. Saat pintu pesawat terbuka, riak wajah guru-guru berubah menjadi kehairanan. Pertama, mereka terpegun dengan kebersihan dan kecerahan jambatan udara, Aerobridge. Sesuatu yang jauh berbeza berbanding lapangan terbang di Kamboja. Sebaik sahaja memasuki bangunan terminal, Cikgu Piset meluahkan kekaguman pertamanya. Cikgu, adakah ini benar-benar sebuah lapangan terbang? Ia kelihatan seperti surga. Lantainya berkilat, silingnya tinggi, dan pemandangan di luar tingkap kaca yang besar sangat indah. Ia sama sekali berbeza dengan kemudahan lama di lapangan terbang Phnom Penh. Dalam perjalanan ke pemeriksaan imigresen, peristiwa menyentuh hati yang pertama berlaku. Seorang kaki tangan lapangan terbang melihat beberapa orang dalam kumpulan kami yang sudah tua dan uzur. Tanpa kami meminta, beliau terus menolak sebuah kerusi roda ke arah kami. Cikgu Piset, 78 tahun, dan Cikgu Monisaret, 76 tahun, menggunakannya. Di kaunter imigresen, sesuatu yang lebih mengejutkan berlaku. Apabila pegawai bertugas memahami keadaan kami, beliau segera mengaturkan seorang juru bahasa yang boleh berbahasa Khmer untuk kami. 15 menit kemudian, seorang wanita Malaysia yang pernah bekerja dengan sebuah NGO di Kamboja dan fasih berbahasa Khmer datang berbual dengan para guru. Mereka terkejut dan bertanya, Anda orang Malaysia tetapi boleh berbahasa Khmer? Proses imigresen berjalan dengan sangat lancar. Walaupun kami tiba dalam keadaan kecemasan, semua kaki tangan membantu kami dengan mesra, daripada mengisi borang sehinggalah mengatur penginapan. Di Kamboja, urusan kerajaan boleh mengambil masa seharian, tetapi di sini, semuanya selesai dalam masa 30 menit. Perkara yang paling menyentuh hati adalah urusan penginapan. Mengambil kira usia guru-guru, pihak lapangan terbang mencadangkan sebuah hotel berhampiran KLIA dan turut menyediakan bas ulang-alik percuma. Cikgu Chandara bertanya sambil menangis. Kami bukan orang kenamaan. Mengapa mereka melayan kami dengan begitu baik? Kami tiba di hotel pada pukul 1 pagi. Namun, kaki tangan di kaunter penyambut tetamu menyambut kami dengan senyuman dan mengaturkan bilik di tingkat bawah untuk memudahkan guru-guru. Dalam perjalanan ke bilik, Cikgu Piset berhenti. Beliau terpegun melihat koridor yang sangat bersih tanpa sebarang sampah. Beliau bertanya kepada saya, Encik Tan, adakah bangunan ini baru dibina? Sebenarnya ia adalah sebuah hotel yang berusia 20 tahun, tetapi dijaga dengan begitu rapi sehingga kelihatan seperti baru. Di Kamboja, bangunan biasanya mula kelihatan usang selepas beberapa tahun. Di dalam bilik, satu lagi kejutan menanti. Bilik air dilengkapi dengan pipe semburan bidet spray. Apabila saya menerangkan cara menggunakannya, Cikgu Soka berkata dengan terharu, ada benda semudah ini. Negara ini benar-benar menjaga rakyatnya, sehingga kan ketandas. Keesokan paginya, apa yang berlaku di Dewan Sarapan Hotel lebih memeranjatkan para guru. Sarapan buffet menyediakan pelbagai jenis hidangan, tetapi yang paling mengagumkan adalah layanan terhadap warga emas. Kaki tangan hotel proaktif membantu guru-guru mengangkat pinggan yang berat dan menunjukkan mereka ke tempat duduk. Sambil menikmati sarapan, Cikgu Chia Sofia berkata, Encik Tan, kami orang Kamboja selalu berpikir bahwa menghormati orang tua adalah budaya kami. Tetapi orang Malaysia menunjukkannya melalui perbuatan. Mereka tidak hanya bercakap, tetapi mereka bertindak. Selepas sarapan, kami menaiki Klia Express menuju ke Kuala Lumpur. Ini adalah kali pertama mereka menaiki kereta api laju. Semasa menunggu di platform, mereka kagum melihat rakyat Malaysia beratur dengan tertib. Di Kamboja, orang ramai biasanya akan berebut-rebut untuk naik. Apabila kereta api tiba, satu lagi pemandangan yang menakjubkan berlaku. Semua penumpang yang turun dibenarkan keluar sepenuhnya sebelum penumpang yang menunggu mula masuk.
Etika yang nampaknya biasa ini adalah sesuatu yang baru bagi mereka. Sangat berdisiplin, seperti tentara, kata Cikgu Piset. Tetapi yang anehnya, tiada siapa yang memberi arahan. Di dalam gerabak kereta api, keselesaan tempat duduk dan suasana yang senyap terus mengagumkan mereka. Cikgu Monisaret melihat pemandangan ladang kelapa sawit yang teratur di luar tingkap dan berkata, "Ladang-ladang ini begitu kemas, tidak seperti sawah padi di Kamboja." Memang benar, kawasan perladangan di Malaysia dirancang dengan baik, malah mempunyai jalan raya yang berturap. Apabila kami tiba di KL Sentral, skalanya yang besar membuatkan para guru terpegun. Sebuah stesen boleh jadi sebesar ini. Ia seperti sebuah bandar, kata Cikgu Chandara. Walaupun besar, papan tanda yang jelas memudahkan pergerakan dan mengelakkan sesiapa daripada sesat. Semasa kami menukar ke tren LRT, satu insiden berlaku di eskalator. Seorang pemuda Malaysia di hadapan kami melihat saya menolak kerusi roda Cikgu Piset. Tanpa diminta, beliau dengan tenang menunggu di bawah eskalator dan membantu kami mengangkat kerusi roda itu dengan selamat. Di dalam gerabak LRT, kami menyaksikan babak yang lebih mengharukan. Apabila guru-guru yang sudah berusia ini menaiki tren, beberapa orang muda serta-merta bangun dan memberikan tempat duduk mereka bukan dengan berat hati, tetapi dengan senyuman. Setelah duduk, Cikgu Soka berkata kepada saya, "Di Kamboja, walaupun orang kata kita perlu hormat orang tua, jarang sekali ada yang memberikan tempat duduk di dalam bas. Anak muda di Malaysia benar-benar menunjukkannya melalui perbuatan." Kami tiba di kawasan KLCC. Sebaik sahaja melangkah keluar, para guru terdiam. Selain daripada skala bangunan pencakar langit, mereka terkejut melihat bandar yang begitu terang pada waktu malam, seolah-olah waktu siang. "Kenapa terang sangat? Adakah sedang ada perayaan?" tanya Cikgu Piset. Sebenarnya, ia hanyalah malam hari biasa. Tetapi lampu neon dan lampu jalan membuatkan bandar itu terang benderang. Semasa mendaftar masuk ke hotel, layanan kaki tangan sekali lagi menyentuh hati mereka. Mengambil kira bahwa kami adalah kumpulan warga emas. Mereka mengaturkan bilik berdekatan lift dan memberitahu kami bahwa waktu sarapan boleh disesuaikan mengikut keadaan kesehatan kami. Cikgu Chea Sofia berkata dengan mata yang berkaca, "Mereka mengambil berat tentang kami seperti keluarga. Tidak sangka ada negara yang begitu baik." Keesokan paginya, sesuatu yang tidak dijangka berlaku. Cikgu Monisaret, 76 tahun, tiba-tiba rebah sambil memegang dadanya semasa sarapan. Beliau memang mempunyai sejarah penyakit jantung dan keletihan akibat perjalanan yang tidak biasa mungkin telah mencetuskan keadaannya. Kaki tangan hotel segera menghubungi 999. Yang mengejutkan, ambulans tiba dalam masa 4 menit sahaja. Di Kamboja, adalah biasa untuk menunggu lebih sejam untuk ambulans. Ambulans itu dilengkapi dengan pelbagai peralatan perubatan, membolehkan keadaan Cikgu Monisaret dipantau secara berterusan semasa dalam perjalanan. Tindak balas paramedik juga sangat cekap. Mereka merawat pesakit warga emas dari luar negara ini dengan teliti dan pantas. Salah seorang daripada mereka menerangkan keadaan dalam bahasa Inggris yang mudah dan membenarkan saya untuk menemani sebagai juru bahasa. Setibanya di Hospital Kuala Lumpur, segala-galanya daripada pendaftaran hingga rawatan adalah sistematik. Terdapat counter khas untuk pesakit antarabangsa, dan perkhidmatan juru bahasa turut disediakan. Masa menunggu adalah minimum. Ujian seperti ECG, ujian darah, dan X-ray selesai dalam masa sejam. Keputusan ujian adalah yang paling melegakan. Syukurlah, tiada masalah besar, hanya degupan jantung tidak teratur sementara yang disebabkan oleh keletihan. Namun dokter menasihatkan agar beliau ditahan di ward untuk pemantauan semalaman sebagai langkah berjaga-jaga. Walau bagaimanapun, Cikgu Monisaret bimbang akan terlepas majelis perkahwinan cucunya. Dokter kemudian mencadangkan untuk menghantar keputusan ujian ke hospital di Kanada dan mengaturkan agar beliau dapat meneruskan perjalanan dengan selamat. Layanan di farmasi juga mengagumkan. Ahli farmasi dengan teliti memeriksa obat-obatan yang biasa diambil oleh Cikgu Monisaret di Kamboja untuk mengelakkan sebarang tindak balas negatif. Mereka juga menyediakan arahan pengambilan obat dalam bahasa Inggris dan Khmer. Selain itu, mereka menasihati kami tentang apa yang perlu dilakukan jika obat habis semasa di Kanada. Semasa membuat pembayaran, kami sudah bersedia untuk jumlah yang besar. Di Kamboja, kos untuk ujian dan rawatan sebanyak ini boleh mencecah beberapa kali ganda pendapatan bulanan. Namun jumlah yang tertera adalah kurang daripada separuh jangkaan kami. Walaupun sebagai pelancong asing, kami tidak dikenakan bayaran yang tidak munasabah. Ketika meninggalkan hospital, guru-guru lain meluahkan rasa kagum mereka.
Betapa bertuahnya rakyat di negara yang dapat menikmati perkhidmatan perubatan berkualiti seperti ini, kata Cikgu Chandara. Cikgu Piset menambah, di Kamboja, jika tiada uang, Anda tidak akan mendapat rawatan yang mencukupi. Tetapi di sini, kami orang asing pun dilayan seperti keluarga. Pada sebelah petang, kami memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar Kuala Lumpur. Perkara pertama yang mengejutkan mereka adalah kebersihan jalan raya. Melihat jalan-jalan tanpa sebarang sampah, para guru bertanya, adakah pekerja pembersihan baru sahaja membersihkan kawasan ini? Apabila saya menjelaskan bahwa ini adalah karena rakyat dididik sejak kecil untuk tidak membuang sampah merata-rata, mereka semua mengangguk setuju. Pengalaman kami singgah di sebuah kedai serbaneka, 7-Eleven, juga tidak dapat dilupakan. Kedai yang beroperasi 24 jam dan mempunyai segalanya adalah satu keajaiban bagi mereka. Mereka lebih terkejut apabila mengetahui bahwa kedai serbaneka boleh digunakan untuk mengeluarkan uang dari ATM, membayar bil utility, dan mengambil bungkusan pos. Cikgu Soha berkata dengan terharu, sebuah kedai kecil boleh berfungsi seperti bank dan pejabat pos. Betapa mudahnya hidup di sini. Kaki tangan kedai juga sangat mesra. Melihat kami, sekumpulan warga emas dari luar negara, mereka tidak menunjukkan sebarang rasa jengkel. Sebaliknya, dengan ramah memperkenalkan produk dan menawarkan untuk memanaskan makanan kami. Pada waktu senja, kami merasai pengalaman di persimpangan jalan paling sibuk di Bukit Bintang. Melihat begitu ramai orang berjalan tanpa berlanggar antara satu sama lain, amat mengagumkan mereka. Begitu ramai orang, tetapi tiada siapa yang berlanggar. Ia teratur dan cantik seperti kawanan ikan, kata Cikgu Chea Sofia. Malam itu, kami makan malam di sebuah restoran tempatan. Ini adalah kali pertama mereka mencoba masakan Malaysia. Pemilik restoran, setelah mengetahui mereka adalah warga emas, sengaja menyediakan hidangan yang lebih lembut dan kurang pedas, yang sangat sesuai dengan selera mereka. Yang paling menyentuh hati adalah apabila pemilik restoran coba berkomunikasi dengan kami menggunakan bahasa Inggris yang mudah. Hari ketiga adalah masa untuk merasai budaya Malaysia. Kami melawat Masjid Negara di Kuala Lumpur. Para guru terpesona dengan keindahan seni binanya. Kamboja juga sebuah negara mayoriti Buddha, tetapi selain Angkor Wat, jarang sekali ada kuil yang dijaga dengan begitu indah. Semasa mempelajari tentang budaya Islam, Cikgu Piset berkata, walaupun anutan kami berbeza, saya dapat merasakan kedalaman iman rakyat Malaysia. Masjid ini dapat dijaga dengan begitu indah karena orang ramai benar-benar menghargainya. Pada sebelah petang, kami berpeluang melawat sebuah sekolah rendah kebangsaan di Kuala Lumpur. Guru besar sekolah tersebut telah memberikan kebenaran khas untuk lawatan kami. Kebersihan bilik darjah, kelengkapan kemudahan, dan yang paling penting, kesopanan murid-murid amat menyentuh hati para pesara guru ini. Semasa melihat sesi pembelajaran, Cikgu Chandara menitiskan air mata. Sekolah di kampung kami tidak mempunyai meja dan kerusi yang cukup, katanya. Tetapi anak-anak di sini belajar dalam persekitaran yang begitu selesa. Sebagai seorang guru, saya cemburu tetapi pada masa yang sama gembira untuk mereka. Semasa sesi interaksi, para guru mengajar murid-murid beberapa ucapan dalam bahasa Khmer, manakala murid-murid mengajar mereka berbahasa Melayu. Walaupun bahasa menjadi penghalang, hati mereka saling terhubung. Apabila murid-murid menghadiahkan lipatan origami burung kertas yang mereka buat sendiri, para guru memeluknya dengan cermat seolah-olah ia adalah harta yang paling berharga. Pada pagi hari keempat, tibalah masanya untuk berlepas ke Kanada. Di dalam bus menuju ke KLIA, para guru berkongsi perasaan mereka. Apa yang kami lihat dan dengar dalam 4 hari ini telah mengubah hidup kami, kata Cikgu Piset. Kami belajar tentang kebaikan rakyat Malaysia, kecemerlangan sistem sosialnya, dan yang paling penting, hati yang menghargai orang lain. Cikgu Chea Sofia menambah, kita mesti sampaikan semua ini kepada anak-anak di kampung kita. Satu lagi peristiwa menyentuh hati berlaku di lapangan terbang. Selepas menyelesaikan urusan pelepasan, semasa menunggu di balai berlepas, seorang kaki tangan KLIA datang bertanya kabar. Apabila ditanya, walaupun penginapan Anda singkat, adakah Anda menikmati masa Anda di Malaysia? Para guru menjawab dengan linangan air mata. Cikgu Monisaret berkata, kami sudah berusia hampir 80 tahun, menghampiri penghujung hayat kami. Tetapi pada usia ini, barulah kami tahu ada negara seindah ini. Mungkin Tuhan yang telah memimpin kami ke Malaysia. Apabila pesawat berlepas, melihat pemandangan Malaysia dari tingkap, para guru terus melambai,
Walaupun tidak tahu kepada siapa mereka melambai, hati mereka dipenuhi dengan rasa terima kasih kepada negara Malaysia dan rakyatnya. Selepas menghadiri perkawinan cucunya di Kanada, para guru kembali ke Kamboja seperti yang dirancang. Namun, apa yang berlaku seterusnya tidak dijangka oleh sesiapa. Setibanya di lapangan terbang Phnom Penh, media tempatan sedang menunggu mereka. Mereka ingin menemu bual guru-guru kampung Kamboja ini tentang pengalaman mereka di Malaysia. Para guru menceritakan pengalaman mereka dengan jujur. Kenyataan Cikgu Piset disiarkan dalam berita nasional. Malaysia sama sekali berbeza daripada apa yang kami bayangkan. Ia bukan sahaja maju dari segi teknologi, tetapi hati rakyatnya juga indah. Keesokan harinya, akhbar utama Kamboja, The Phnom Penh Post, menyiarkan artikel muka depan dengan tajuk Penemuan Guru Kampung di Malaysia. Artikel itu memperincikan pengalaman mereka dan menimbulkan persoalan tentang apa itu kemakmuran sebenar. Sambutan yang diterima amat luar biasa. Kementerian Pendidikan Kamboja menghubungi kami dan menyatakan hasrat untuk berkongsi pengalaman guru-guru ini dengan semua guru di seluruh negara. Seminggu kemudian, dalam satu persidangan pendidikan di Phnom Penh, Cikgu Piset menyampaikan ucapan, "Kami selalu pikir kemakmuran itu adalah mempunyai banyak uang," katanya. Tetapi kemakmuran yang kami lihat di Malaysia berbeza. Ia adalah hati yang prihatin terhadap orang lain, sistem yang melindungi golongan yang lemah, dan yang paling penting, budaya menghormati sesama manusia. Itulah kemakmuran yang sebenar. Guru-guru muda yang mendengar ucapan itu sangat terinspirasi. Mereka bertanya, bagaimana kita boleh mewujudkan masyarakat seperti di Malaysia? Apa yang boleh kita lakukan? Para guru menjawab, pertama, kita sebagai orang dewasa perlu berubah. Ajar anak-anak kita untuk mempunyai hati yang berempati. Itulah langkah pertama. Selepas ucapan itu disiarkan di televisi, sambutan datang dari seluruh negara. Ramai orang menyatakan hasrat untuk melawat Malaysia. Agensi pelancongan menerima banyak pertanyaan tentang package ke Malaysia. Namun, perubahan terbesar berlaku di Kampung Prasat. Selepas pulang, para guru menceritakan pengalaman mereka di Malaysia kepada golongan muda di kampung, mencetuskan semangat untuk mengubah kampung mereka. Mereka bermula dengan kampanye kebersihan, mencontohi bandar-bandar bersih yang mereka lihat di Malaysia. Penduduk kampung mula membersihkan persekitaran setiap pagi. Seterusnya, mereka meningkatkan keprihatinan terhadap warga emas. Mereka menambah bilangan bangku di Dewan Orang Ramai dan membina tanjakan untuk kerusi roda. Sekolah juga berubah, terinspirasi oleh kisah guru-guru. Seorang tukang kayu di kampung membaiki bilik darjah secara percuma. Penduduk kampung yang bekerja di luar pula menderma untuk membeli meja dan kerusi baru. Setengah tahun kemudian, apabila saya melawat kampung itu sekali lagi, saya melihat perubahan yang menakjubkan. Jalan-jalan kampung telah diturap dan lampu jalan dipasang. Sebuah perpustakaan telah dibina di sekolah dan anak-anak sedang tekun membaca. Cikgu Piset berkata kepada saya, "Encik Tan, kami sedang mengamalkan apa yang kami pelajari di Malaysia. Walaupun belum sempurna, hati penduduk kampung telah berubah. Semua orang bekerja sama untuk membina sebuah kampung yang lebih baik. Perkara yang paling menyentuh hati adalah kampung itu telah mewujudkan piagam empati yang merangkumi prinsip seperti menghormati orang tua, menyayangi kanak-kanak, membantu orang yang dalam kesusahan, dan menjaga alam sekitar." Setahun kemudian, Kampung Prasat diiktiraf sebagai kampung contoh oleh Kerajaan Kamboja. Perubahan di Kampung Prasat mendapat perhatian, dan kampung-kampung lain mula melaksanakan inisiatif yang serupa. Cikgu Piset kini berusia 79 tahun dan masih sehat. Beliau merancang satu lagi perjalanan ke luar negara, kali ini untuk menghadiri majelis graduasi cicitnya. Beliau bercadang untuk singgah di Malaysia sekali lagi. Katanya, untuk bertemu rakan-rakan saya di Malaysia. Setiap tahun, saya membawa beberapa orang dari Kamboja melawat Malaysia. Ramai daripada mereka adalah orang yang berminat dengan Malaysia selepas mendengar kisah para guru. Seperti guru-guru itu, mereka semua pulang ke Kamboja selepas mengalami pengalaman yang amat menyentuh hati. Pengalaman 48 jam seorang pesara guru kampung berusia 78 tahun dalam perjalanan pertamanya ke luar negara telah mengubah sebuah kampung dan memberi inspirasi kepada sebuah negara. Rakyat Malaysia tidak melakukan apa-apa yang luar biasa. Mereka hanya bersikap ramah seperti biasa, dan sistem sosial berfungsi seperti yang sepatutnya. Namun, bagi orang yang datang dari latar belakang budaya yang berbeza, ia menjadi satu pengalaman yang mampu mengubah hidup. Kepada Anda yang mendengar kisah ini hari ini, mungkin ada rakan-rakan dari luar negara di sekeliling Anda yang pernah mengalami perkara yang sama.
Apa yang kita anggap biasa mungkin sebenarnya unik dari perspektif global. Apa yang diajar oleh guru-guru kampung Kamboja ini kepada kita ialah persahabatan antara bangsa yang sejati bukanlah tentang melakukan sesuatu yang istimewa, tetapi tentang menunjukkan empati yang sepatutnya ada pada setiap manusia. Sekian sahaja kisah untuk hari ini. Apakah pendapat Anda tentang perjalanan 48 jam di Malaysia yang mengubah kehidupan 12 orang pesara guru dari Kamboja ini? Sila tinggalkan kata-kata semangat untuk wira-wira dalam kisah ini di ruangan komen. Jika Anda menyukai cerita ini, sila berikan suka dan langgan saluran kami. Terima kasih kerana menonton.